Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Okay, boleh dengar Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini hari Isnin 2 Ogos tahun 2021 Masihi, 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah. Jadi untuk hari ini masih dalam surah Al-Qalam. Kita sambung hari ini untuk ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-34, iaitu berhubung dengan balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang derhaka. Jadi ayat yang kita pilih hari ini ayat 34, 30 hingga 39. Sebab ayat hari ini pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum lama tahkumun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka disediakan jannatin na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Adakah kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang bersalah? Mujrim di sini orang-orang yang kafir. Iaitu adakah patut kami menjadikan balasan bagi orang Islam di akhirat nanti sama seperti orang-orang yang kafir? Ma lakum kaifa tahkumun. Maka bagaimanakah kamu menghukumnya, mana menentukan keadaan mereka di akhirat nanti? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Allah Ta'ala bertanya, adakah bagi kamu ni merujuk kepada kaum kufar Quraisy di Mekah ataupun kaum musyrikin di Mekah. Adakah bagi kamu ada kitab yang kamu belajar padanya untuk kamu rujuk tentang hujah kamu bahawasanya orang-orang musyrik dan orang-orang muslim mendapat balasan yang sama? Innalakum fihi lama takhayyarun. Lalu dalam kitab itu kamu ada pilihan yang kamu boleh pilih sesuka hati kamu. Jadi semuanya dalam bentuk istifham, persoalan. Bermula daripada ayat 35, 36, 37 sampailah ayat 39, semuanya dalam bentuk istifham. Allah Ta'ala bertanya. Ataupun adakah bagi kamu terdapat aimanun, adanya sumpah-sumpah. Maksud sumpah di sini adanya uhudun. Adakah kamu memiliki perjanjian dengan Allah, dalam janji itu kamu bersumpah? Janji itu, sumpah itu sampai kepada hari kiamat, maknanya berterusan hari kiamat, bahawasanya kamu boleh menentukan apa yang kamu kehendaki. Iaitu orang-orang yang kafir juga dapat balasan seperti orang Islam, masuk syurga juga. Jadi persoalannya adalah orang-orang kafir, ingat mereka juga akan menjadi ahli syurga. Jadi perbincangan hari ini tentang
di akhirat nanti syurga hanya untuk orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa. Adapun selain daripada orang yang beriman, orang-orang yang kufur, mujrim, mereka diharamkan masuk syurga walaupun mereka sangat menginginkan untuk menjadi ahli syurga. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, antara persoalan yang kita boleh ambil dalam ayat yang kita baca hari ini daripada ayat 34 hingga 39, itu pertama, untuk orang-orang yang beriman disediakan nikmat syurga di akhirat. Secara khususnya disebut al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kaum muslimin dan juga golongan musyrikin akan menerima balasan masing-masing yang berbeza lah. Tidak sama di akhirat nanti. Adapun cara penilaian kaum musyrikin, iaitu mereka menilai mereka akan terima nasib yang baik seperti orang Islam, seperti orang beriman, adalah satu penilaian yang tidak betul. Seperti orang yang tidak siuman, orang tidak waras. Setiap umat itu ada rujukan kitab yang tertentu. Sebab itu Allah Ta'ala tanya, am lakum kitabun fihi tadrusun, mengada kitab ke yang kamu boleh rujuk? Bahawasanya di akhirat nanti kamu dengan orang Islam ni sama balasannya. Maknanya Allah Ta'ala tanya hujjah. Manusia tiada hak memilih kecuali memilih apa yang Allah Ta'ala izinkan untuk pilih. Itu kita nak tadabbur perkataan takhayyarun, pilih. Kemudian akhir sekali, tiada sebarang janji antara kaum musyrikin dengan Allah untuk mereka tentukan apa yang mereka mahu. Semuanya adalah berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala 100%. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila-bila Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang bertakwa dan balasan untuk mereka di akhirat itu balasan syurga, ini diulang. Bukan sekali dua, banyak kali diulang dalam Quran tentang perkara yang sama. Orang-orang yang bertakwa, kemudian disebut balasan untuk mereka syurga. Tapi kita kena faham, adakah bila disebut orang bertakwa, maknanya mereka ni langsung tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa? Tidak begitu. Orang bertakwa pun kadang-kadang mereka juga tergelincir, terjatuh, terjebak dalam perbuatan dosa. Cuma mereka ini apabila mereka tersalah, mereka sedar. Mereka buat salah, lalu mereka perbetulkan kesalahan mereka. Sama ada kesalahan itu pada perbuatan itu sendiri, ataupun kesalahan itu pada niat mereka. Kalau niat itu tak diperbetulkan, ini sangat-sangat bahayalah. Baik, kita lihat pertamanya dari sudut kesalahan perbuatan. Kita nak rujuk ayat dalam surah Ali Imran dalam juzuk yang keempat, itu ayat yang menceritakan tentang sifat orang yang bertakwa, ayat 133 hingga ayat 135, muka surat 67. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu, dan juga wajannatin, dan juga syurga yang arduhas samawati wal ard, yang dia punya luasnya, lebarnya itu seluas langit dan bumi. Luaslah. Syurga ni luas, disediakan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Apabila Allah Ta'ala sebut bersegeralah untuk mendapatkan keampunan, itu sebab-sebab dosa kamu diampunkan, dan di sana adanya syurga yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Baik, di sini kita nak lihat apakah di antara sifat orang bertakwa yang disenaraikan dalam ayat ini. Iaitu orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka, yakni sedekahkan harta ketika mereka dalam kesenangan dan dalam kesusahan. Mana mereka ni seorang yang pemurah. Yang kedua, sifat ahli syurga, iaitu orang yang bertakwa ni, yang disebut dalam ayat ni lah. Wal kaziminal ghaiz, orang yang dapat menahan rasa marah. Yang kedua, sifat boleh menahan perasaan marah. Marah yang sangat apa dia? Sangat kuat. Nak marah-marah sungguh ni, tapi dia boleh tahan. Ini payah sebenarnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, sifat memaafkan kesalahan manusia. Orang buat salah pada kita,
kita lebih memilih untuk memaafkan. Dan Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang muhsinin, yang suka berbuat kebaikan. Merujuk kepada orang bertakwa lah. Orang yang berbuat kebaikan itu orang bertakwa. Dan disambung lagi, di antara sifat lain orang yang bertakwa atau orang yang muhsin ialah walladzina idza fa'alu fahishah. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perkara yang keji, perkara yang buruk, dosa lah. Au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka. Fahishah, ada ulama mengatakan merujuk kepada dosa yang besar. Menzalimi diri merujuk kepada dosa yang kecil. Sama ada mereka buat dosa apa sahaja, zakarullah, mereka terus ingat kepada Allah. Mereka lalai seketika, lepas tu mereka tersedar, aku dah buat salah ni, aku dah buat dosa ni. Fastaghfaru li dhunubihim, maka mereka pun memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tiadalah yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah, dan mereka tidaklah berterusan di atas perbuatan dosa itu padahal mereka mengetahuinya. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala beritahu orang yang sebegitu, orang yang bertakwa, yang muhsin, yang mereka juga buat dosa, tetapi mereka sedar mereka buat salah, mereka beristighfar, dosa mereka diampunkan. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat balasan yang berupa keampunan. Pertama, keampunan itu yang penting. Keampunan daripada Tuhan mereka dan adanya syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Jannat tajri min tahtihal anhar. Jadi kita faham daripada ayat ini, bila Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang bertakwa disediakan untuk mereka syurga, mana ada laluan yang terpaksa mereka lalui. Bukannya bila dah bertakwa terus ke syurga. Ada banyak ujian. Mungkin kadang-kadang mereka terjatuh dalam dosa. Tapi bukanlah makna mereka terus hanyut dan tenggelam dalam dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tak pandai berenang lah. Orang tak kerti berenang, dia jatuh dalam, mungkin dalam apa dia, tali air ke, dalam tasik ke, ataupun yang tempat lebih besar dalam sungai ke, dia tak boleh berenang. Maka dia akan terus hanyut dan tenggelam. Orang yang bertakwa, mereka tahu untuk mereka bangkit sebab mereka sedar. Mereka sedar. Jadi orang bertakwa juga buat dosa. Kena faham. Sebab bila Allah Ta'ala sebut orang bertakwa ni, dia ada kategori dia. Kategori sama ada orang ni lebih kuat imannya, maka mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ada orang yang sedang-sedang. Sedang-sedang ni orang yang pertengahan. Mereka apa dia buat yang diperintahkan dan mereka jarang melakukan amalan-amalan sunat, tapi mereka tak terlibat dengan dosa. Ada juga yang lain yang bercampur antara dosa dan pahala. Ini banyak berlaku dalam kalangan kita lah. Jadi kategori ni ada 3. Orang bertakwa tapi kategorinya ada 3 keadaan. Itu boleh kita rujuk dalam surah Fatir, muka surat 438, ayat 32. Ayat 31 dan 32. Wallazi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Dan Quran yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, itulah yang benar segala-galanya untuk mengesahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Thumma awrathna al-kitaba allazina astafaina min ibadina. Kemudian kami jadikan Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maksudnya dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, mereka mewarisi, menerima, mengamalkan Al-Quran. Tetapi dalam pada itu mereka ni ada macam-macam kategori. Ini kita perhati pada ayat 32. Penting ayat ini untuk kita faham. Kita tak boleh letak orang bertakwa ni satu level, satu tahap. Dia ada banyak kategori. Yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam ayat ni, mereka tu dah terima Quran, mereka membacanya, tetapi keadaan mereka berbeza. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Ada di antara mereka orang yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Berlaku zalim, maknanya ada yang buat dosa, ataupun kurang memberi perhatian kepada Al-Quran. Orang Islam tapi tidak ambil
berat tentang ajaran-ajaran dalam Quran. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang bersikap sederhana. Apa maksud sederhana? Sederhana mengambil apa-apa yang wajib, yang fardu saja. Yang sunnah, yang apa yang selebihnya mereka tak ambil perhatian sangat. Maknanya mereka tak bersungguh-sungguh untuk mengamalkan semua perintah agama. Dan ada di antara mereka yang sabiqum bil khairat. Ini yang paling baik sekali lah. Kategori paling baik, orang yang lebih terdahulu daripada orang lain dalam berbuat kebaikan. Kalau berlumba-lumba tu maknanya dialah yang depan sekali. Kalau berlari itu dialah yang paling laju, dialah nombor satu dalam bab buat kebaikan. Jadi orang bertakwa macam tu juga. Ada yang slow, ada yang cepat sikit, ada yang sangat cepat. Kemudian kita melihat kadang-kadang berlaku kepincangan, kekurangan dalam kalangan orang bertakwa dari sudut niat. Ini pun penting juga. Bukan penting jugalah, sangat penting. Sangat penting. Nabi SAW mengingatkan kepada kita ni, hadis ni sangat-sangat mustahak untuk kita fahaminya. Inna awalan nasi yuqda fihi yawmal qiyamah salasah. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya manusia yang pertama dihukum pada hari kiamat 3 golongan. Ada 3 golongan manusia yang pertama sekali dibicarakan apa dia keadaan mereka lah. Pertama, rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Seorang lelaki yang telah gugur syahid, mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang kafir, lalu dibawa dia, malaikat bawa dia, lalu Allah Ta'ala tanya tentang nikmat yang diberikan kepada si hamba yang mati syahid itu, dan dia tahu, dia kata, ini nikmat yang kau berikan kepadaku wahai Tuhan. Lalu Allah Ta'ala tanya, ma'amilta fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang kuberikan? Dia kata, dengan sebab aku ini sihat, aku ada kekuatan, qataltu fi sabilik hatta ustushhidu, istashhadtu. Aku telah berperang pada jalanmu, ya Allah, aku telah berperang pada jalanmu, ya Allah, sehingga aku gugur syahid. Maka Allah Ta'ala jawab, kadzabta, kamu dusta. Orang ni okey dah, dia ikut Nabi pergi berperang fi sabilillah, tapi yang tak okeynya dia punya niat dia. Sebab tu kita kena sentiasa muhasabah niat kita masing-masing, khususnya kita berada dalam majlis ilmu setiap hari. Untuk apa? Kita belajar, dan saya sendiri yang perlu untuk sentiasa saya muhasabah niat sendiri. Semoga Allah Ta'ala jaga niat kita. Kita buat ni semata-mata kerana Allah. Kita bukan nak orang puji, kita bukan nak orang bagi perhatian ataupun dapat sanga, tidak. Semata-mata kerana Allah. Sebab kita bimbang takut kita termasuk dalam golongan yang kita buat kebaikan di dunia tapi kita rugi di akhirat. Kerana pincang dari segi niat. Allah Ta'ala tahu niat hamba-hambanya. Allah Ta'ala tahu, lalu dia kata, innama aratta an yuqala fulan jari. Tak, kamu sebenarnya kamu pergi berperang sebab kamu mahu supaya orang kata kamu ni berani. Supaya orang puji kamu ni seorang yang sangat berani dan gagah. Ataupun kamu ni orang yang ada sifat kepahlawanan. Fayu'maru bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk si hamba itu diseret di atas mukanya. Ni orang yang dianggap mati syahid ni. Di sisi manusia dia anggap mati syahid, tapi orang tak tahu dia punya niat dia tidak begitu. Kemudian yang kedua, dibawa pula rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Quran. Seorang lelaki yang belajar ilmu dan dia boleh membaca Al-Quran. Yang pertama tadi dah selesai dah. Yang kedua pula, lalu ditanya akan nikmat yang diberikan kepadanya di dunia. Dia kata, ya betul, semua itu aku telah miliki. Lalu Allah Ta'ala tanya, ma'amilta fiha, apa yang telah kamu amalkan dengan nikmat itu? Maka si hamba itu beritahu, ta'allamtul ilma wa qara'tul Quran. Ya, aku belajar ilmu dan banyak yang aku ketahui dan aku membaca Al-Quran. Wa 'allamtuhu fika, dan aku belajar ilmu tu kerana-Mu ya Allah. Fika maknanya
lillahi ta'ala, keranamu ya Allah, aku belajar keranamu, aku baca Quran keranamu. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui niat hambanya. Maka Allah Ta'ala menjawab, kadzabta, kamu dusta. Innama aradta an yuqala fulan alim. Bahawasanya yang kamu kehendaki daripada usaha kamu adalah supaya dikatakan si fulan, sianu seorang yang alim. Ini penting niat. Jadi dia belajar tu betul lah, dia dapat ilmu, dia boleh baca Quran. Tapi niatnya kerana nak orang puji dia ni seorang yang alim. Ataupun fulan qari, si fulan ni seorang yang boleh membaca Quran dengan baik, seorang qari. Betul lah kalau orang panggil dia qari itu tak salah. Tapi jangan pula niat kita nak begitu. Memang kita nak belajar sehingga kita menjadi orang yang berilmu, yang alim. Tapi jangan kita letakkan niat, kita nak orang puji, orang sanjung kita bahawa kita memiliki ilmu. Soal orang puji itu urusan dia. Tapi niat kita tidak begitu. Kita tidak mahu begitu. Tapi kalau orang puji itu urusan dia dengan Allah. Dan kita sedar bahawasanya segala nikmat yang kita perolehi, nikmat harta benda, nikmat ilmu, nikmat kesihatan apa sahaja, semuanya daripada Allah untuk kita syukuri. Dan sentiasa kita memohon kepada Allah supaya niat kita dapat dijaga sebaik mungkin. Lalu si hamba ini juga diperintahkan untuk diseret di atas mukanya, kemudian dia dicampak ke dalam neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang lelaki yang diberikan kepadanya min anwa'il mal, macam-macam bentuk harta, semua dia ada, duit dia ada, emas dia ada, tanah ladang dia ada, kebun, macam-macam anwa'al mal. Lalu fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lalu dibawa ia, fa'ata bihi, dibawa si hamba itu, lalu diperkenalkan nikmat yang telah diberikan di dunia dahulu dan dia tahu. Lalu Allah Ta'ala tanya, padahal Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala tanya, ma'amilta fiha, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat harta benda yang kuberikan. Si hamba itu menjawab, ma taraktu min syai' tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi laka. Katanya, ya Allah, tidaklah aku meninggalkan satu peluang untuk bersedekah yang mana engkau suka untuk aku infak padanya, kecuali aku akan infak. Maknanya jika ada peluang untuk aku sedekah, rumah anak yatim, rumah orang-orang tua, masjid, aku akan lakukan usaha bersedekah. Mana dia nak beritahu dia ni seorang yang pemurah dan suka bersedekah. Tetapi Allah Ta'ala lebih mengetahui niat si hambanya itu. Lalu Allah Ta'ala jawab, kadzabta, kamu dusta, kamu telah berbohong. Innama aradta an yuqal, tetapi yang kamu kendaki dengan perbuatan kamu supaya kamu dikatakan fulanun jawadun. Si fulan, sianu tu seorang yang pemurah. Sedekah tu tak salah, tapi yang salah adalah niat yang dah melencong tadi. Niat dia bukan kerana Allah, tapi lebih kepada nak orang puji dia. Maka dia akan rasa susah hatilah kalau orang tak puji. Itulah bagi orang yang merasakan dia tak boleh menjaga niatnya, kalau amanah sebegini macam sedekah, lebih baik dia sembunyikan. Sama juga dengan solat-solat sunat, lebih afdal kalau kita tak boleh mengawal niat kita, kita lakukan di rumah. Baik. Faqad qila, maka sesungguhnya telah dikatakan begitu. Apa yang kamu kendaki betul, kamu perolehi, orang dah puji kamu. Akhirnya fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk si hamba itu diseret di atas mukanya sehingga dia dicampak ke dalam neraka. Abu Hurairah ketika dia cerita hadis ni kepada generasi tabi'in selepasnya, dia pengsan. Bila ada seseorang kata, Abu Hurairah beritahu kepada kami nasihat hadis-hadis yang kamu ketahui daripada Nabi, sehingga dia pernah pengsang. Dan sebahagian sahabat yang lain mengatakan, kalau orang yang mati syahid pun masuk neraka kerana silap niatnya. Kalau orang yang alim dan baca Quran pun masuk neraka kerana silap niatnya. Kalau orang yang rajin bersedekah pun masuk neraka kerana kesilapan niatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak mati syahid? Bagaimana dengan orang yang jahil? Bagaimana dengan orang yang tak baca Quran? Bagaimana dengan orang yang tak pernah bersedekah? Masih adakah peluang untuk mereka selamat? Ini yang sangat dikhawatiri oleh orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa sangat bimbang, bukan setakat amalan mereka itu macam
contoh ayat dalam surah Ali Imran, iaitu terjebak dalam dosa, mereka bimbang jika niat mereka terpesong. Sama-sama kita sentiasa berdoa supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita niat yang ikhlas dalam apa sahaja amalan soleh yang kita lakukan. Tapi kalau kita tersedar bahawa kita dah tergelincir sedikit, cepat-cepat kita beristighfar dan kembali meminta kepada Allah supaya niat kita diluruskan. Sehubungan dengan perkara ini juga, para jemaah boleh rujuk ayat di akhir surah Al-A'raf tentang sifat orang yang bertakwa apabila mereka dikacau oleh syaitan. Muka surat 176. Muka surat 176, itu ayat yang kedua 200, ayat 200 dan 201. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan, dan jika engkau dihasut, dihasut maknanya diperdaya, ditipu oleh syaitan dengan sesuatu hasutan, fasta'iz billah, maka Allah Ta'ala beritahu, mintalah perlindungan dengan Allah. Minta perlindungan dengan Allah kerana dialah yang bersifat Sami'un Alim, Maha mendengar. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa yang kita bincang ini, orang bertakwa di akhirat masuk syurga. Tapi kena faham laluan untuk ke syurga tu mencabar, dan banyak halangan, banyak ujian yang terpaksa ditempuhi. Antaranya macam inilah ayat 201 surah Al-A'raf. Orang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan. Mana orang bertakwa pun tak terlepas daripada gangguan syaitan. Tetapi mereka punya langkah berikutnya, mereka ingat kepada Allah dan ajarannya. Maknanya mereka ada ilmu yang menyebabkan mereka sedar, aku ni dah masuk jerak syaitan, ni dah masuk perangkap syaitan. Jadi tazakkaru, bila mereka ingat, ini adalah perangkap syaitan ataupun tipu daya syaitan, fa idza hum mubsirun, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar, lalu mereka perbaiki kesilapan mereka. Maknanya orang bertakwa adalah orang yang buat salah juga, tetapi mereka tidak akan biarkan diri mereka dalam kesalahan padahal mereka sedar mereka bersalah. Maknanya mereka akan perbaiki kesilapan untuk dibuang apa-apa yang salah yang sebelumnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada ayat berikut itu berhubung dengan kedudukan orang yang bertakwa. Di akhirat nanti mereka diberi balasan syurga, tetapi laluannya mencabar. Mencabar. Mereka juga kadang-kadang diuji, terjatuh kepada dosa. Boleh jadi dosa besar, boleh jadi dosa kecil yang mereka perlu bertaubat. Satu. Yang kedua, mereka juga diuji untuk menjaga niat masing-masing. Itu penting. Maksud niat iaitu kita punya kosak dalam hati kita. Kita lakukan ni kerana apa dan untuk apa. Niat kita mesti kerana Allah, bukan untuk urusan yang lain, bukan kerana manusia, bukan kerana urusan dunia, bukan kerana kepentingan yang bersifat sementara. Jadi oleh kerana begitulah keadaan orang yang bertakwa, maka Allah Ta'ala bertanya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Maka adakah kami akan jadikan orang Islam, dia punya jazauhum, balasan bagi mereka di akhirat, sama dengan orang yang mujrim. Banyak sekali dalam Quran kalimah mujrim dengan maksud orang-orang yang kafir, dengan maksud orang yang fasik. Mujrim merujuk kepada orang yang melakukan jarimah, suatu kesalahan yang besar. Banyaklah. Antaranya kita boleh rujuk dalam ayat di akhir surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, iaitu muka surat 495. Muka surat 495, ayat 74 atas sekali muka surat tu. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, iaitu dengan kekufurannya, merujuk kepada orang yang berdosa kerana kekafirannya. Mereka ini berada dalam azab neraka Jahannam selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum
fihi mublisun. Mereka tidak akan diringankan azab. Azab tu tak akan habis-habis. Mereka berada dalam neraka dalam keadaan mublisun, menjadi orang yang putus asa sebab tak ada harapan dah untuk keluar dan bebas daripada azab neraka. Mujrim di sini merujuk kepada orang-orang yang kafir. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk innal ladzina ajramu. Innal ladzina ajramu. Adanya ni mujrimin dalam bentuk isim fa'il, isim fa'il atas kaedah dipanggil sifat musyabbahah. Seperti ijtihada yajtahidu, mujtahid. Ini orang yang mujrim, orang yang buat jarimah, kesalahan yang besar. Ataupun kalau didatangkan isim mausul di depannya, allazina ajramu, orang-orang yang berbuat kejahatan, merujuk kepada orang yang kafir. Jadi jawapannya tidak sama lah. Allah Ta'ala menafikan persamaan itu dalam beberapa ayat yang lain, antaranya dalam surah Sad contohnya, muka surat 455. Surah Sad muka surat 455. Dia tadabbur macam inilah. Kita nak, bila kita tengok satu ayat, kita kena bandingkan beberapa ayat lain yang ada persamaan jalan cerita. Itu ayat 28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihat, atau adakah kami jadikan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, adakah sama mereka itu kal mufsidina fil ard, seperti orang yang berbuat kerosakan di atas muka bumi? Akal yang sihat boleh jawab, memanglah tak sama. Mana mungkin Allah Ta'ala menjadikan balasan orang-orang yang beriman, beramal soleh ini sama dengan orang yang berbuat kerosakan di atas muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau patutkah kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama keadaannya, sama balasannya dengan orang-orang yang berdosa? Maka jawapannya tidak ada persamaan. Ayat ini dalam bentuk istifham, dalam bentuk pertanyaan, tapi jawapannya tak ada. Jawapannya kita boleh jawab sendiri. Allah Ta'ala bagi soalan supaya manusia fikir, tapi jawapannya sudah diketahui, la yastawun, tidak sama. Sebagaimana tidak sama antara penghuni syurga dan penghuni neraka dalam ayat yang biasa kita baca dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr, muka surat 548. Muka surat 548. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ayat 20. La yastawi maknanya tidak sama. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli neraka dan ahli syurga memang la yastawi, tak sama. Adapun ashabul jannah humul faizun, ahli syurga mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Jadi jawapannya memang tidak sama. Kalau nak disamakan antara dua perkara yang tidak sama, ini sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal. Kita melihat keadaan, kita kata antara orang yang miskin, kaya pun tak sama. Antara orang sihat dengan orang yang sakit pun tak sama. Antara orang yang alim dengan orang yang jahil pun tak sama. Antara orang yang baik dengan orang yang jahat pun tak sama. Banyak perkara yang tak perlu diajar pun memang kita tahu perkara tu tak sama. Mana mungkin sama. Kalau kita makan satu masakan, kita rasa yang ni masin, yang ni manis, kita tahu masin dan manis rasanya berbeza. Lidah kita boleh tahu perbezaan antara masin dengan manis. Ini soalan-soalan ni dipanggil soalan badihiyat. Badihiyat ni makna perkara yang manusia boleh cari jawapan dengan akalnya. Tak perlu nak cari dalil daripada Quran dan hadis. Cukup manusia fikir. Adakah sama antara orang yang Islam dan kafir? Memang tak sama. Tak sama di dunia, balasan di akhirat pun tidak sama. Ma lakum kaifa tahkumun. Allah Ta'ala bertanya, macam mana kamu boleh menetapkan begitu, boleh membuat suatu keputusan yang bercanggah dengan akal yang waras? Cara penilaian yang sebegitu, penilaian yang kamu anggap seperti sama. Jadi orang kafir sebenarnya dia syok sendiri, dia anggap di akhirat nanti mereka akan dapat balasan yang baik juga. Contohnya, yang menyangka begitulah, menyangka mereka dapat balasan yang baik di akhirat, kita boleh baca dalam surah Al-Kahfi, kisah pemilik kebun yang kafir itu.
Surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15. Sesiapa yang rajin baca surah Al-Kahfi hari Jumaat, sekali-sekala tadabburlah ayat ni. Cerita ni bermula daripada ayat 32. Buatkan untuk mereka wadrubillah, muka surat 297 ya. Surah Al-Kahfi muka surat 297 bermula daripada ayat 32. Wadrib lahum masalar rajulaini, buatkan untuk mereka suatu masal, perumpamaan. Ini cerita ni adalah suatu tamsilan. Contoh tentang dua orang lelaki, seorang tu beriman, seorang tu kafir. Yang kafir itu pula dia mempunyai dua buah kebun anggur yang dikelilingi dengan pohon tamar. Ada pokok anggur dan pokok kurma. Kemudian ada pula tanaman-tanaman yang lain. Kiltal jannataini atat ukulaha, dan kedua-dua kebun ataupun kebun milik lelaki yang kafir tadi memberikan hasil yang banyaklah. Walam tazlim minhu syai'a, dan tidak kurang sedikit pun, maknanya hasil yang banyak. Dan di celah-celah kebun itu ada pula sungai yang mengalir, ada sebatang sungai. Wa kana lahu thamar. Kita terus ayat berikutnya, ayat 34. Dia mempunyai kekayaan, harta yang banyak. Harta yang banyak. Adapun kawan dia seorang lagi, orang mukmin, tidak kaya macam dia. Faqala li sahibih, lalu dia berkata kepada rakannya. Rakannya orang yang beriman ketika dia sedang hiwar. Hiwar ni sedang berdialog, berbual, bersembang. Apa kata dia? Dengan sombong dia kata, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan aku lebih ramai pengikut. Kamu ada apa? Aku ada harta. Aku kaya, kamu miskin. Itu dia rasa dia lebih hebat. Baik, kita lihat ayat berikutnya. Apa berlaku kepada dia? Allah Ta'ala nak cerita supaya kita fikir ni. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Lalu dia pun masuk ke kebunnya bersama rakan dia tadi, dalam keadaan dia berbuat zalim pada dirinya. Apa maksud zalim? Kerana kekafirannya, kufurnya. Dia orang yang kaya tetapi orang yang kufur. Dan dia syok sendiri. Dia kata apa dia? Ma'azunnu antabida hadhihi abada. Aku tak fikir kebun ni akan binasa selama-lamanya. Aku tak fikir, dia kata. Aku tak sangka pun, aku tak terlitah pun bahawa kebun ini akan binasa. Maknanya aku akan hidup senang lenang, kaya sampai bila-bila. Para jemaah dirahmati Allah, berdasarkan ayat ni, kalau ada di antara kita yang Allah Ta'ala beri rezeki sampai kita jadi jutawan, dalam akaun bank kita ada mungkin berpuluh juta, mungkin beratus juta, lalu kita rasa aku akan hidup senang sampai bila-bila. Tidak. Kita mengatakan tidak. Allah Ta'ala dengan kuasanya dia boleh tarik nikmat kekayaan itu dengan apa cara sekalipun. Dan lebih berat lagi, tengok ayat berikutnya, ayat 36. Katanya lagi, wa ma adhunnus sa'ata qa'imah. Dia kata, aku tidak fikir hari kiamat itu akan berlaku. Dia seorang yang kafir, dia tidak beriman adanya hari kiamat. Katanya, aku tidak fikir kiamat itu akan berlaku. Wala irruditu ila rabbi. Di sini yang kita nak ambil ceritanya. Kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku, maksudnya kalaulah betul kita semua ni akan hidup kembali selepas kita mati, kita akan kembali kepada Tuhan. Dia kata la ajidanna khairam minha munqalaba. Aku akan mendapati tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Punyalah muka tak malu sungguh orang ni, kita kata dah. Dia duduk atas duduk dalam keadaan kafir. Dia kata kiamat tak berlaku. Dia rasa dia boleh hidup selama-lama dengan harta yang banyak. Lepas tu di akhirat nanti dia menyangka dia akan dapat balasan lebih baik lagi. No way, kita kata. No way. Tak ada jalan untuk dia dapat balasan lebih baik. Kalau dia di dunia dia kufur kepada Allah, dia rasa harta tu dapat mengekalkan dia di akhirat. Tak, di akhirat dia akan dapat balasan yang buruk. Di sini kita nak lihat kenapa dia berani mengatakan la ajidanna khairan minha. Aku akan dapati di akhirat nanti tempat kembali yang lebih baik. Maksudnya kalau di dunia aku kaya, di akhirat lebih banyak nikmat Tuhan bagi. Atas alasan apakah untuk dia mengatakan dia akan dapat nikmat kesenangan di akhirat padahal di dunia dia kufur? Sebab itu sangkaan dia. Sebab dia ingat orang kafir, orang yang tidak beriman dapat balasan sama di akhirat dengan orang beriman. Maka timbullah kata-kata ni. Dia kata tak apalah.
kalau aku mati esok, aku dapat harta banyak lagi. Padahal dia seorang yang kafir. Lalu teman dia, kawan dia yang beriman berkata, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dan berkatalah kawannya yang beriman itu ketika mereka sedang hiwar, berbincang, berbual, bersembah, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Mu kena khabar, orang Kelantan kata, kena khabar. Dia mau kena khabar kata, apa perlunya kamu kufur, engkar kepada Allah yang dia telah menciptakan kamu asalnya daripada tanah, itu bermula dengan Nabi Adam, kemudian keturunan manusia diciptakan daripada nutfah, daripada air benih, air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna kejadiannya, lahir ke dunia. Jadi kamu kena sedar asal usul kejadian kamu. Kalau kamu ingat bahawa kamu akan dapat balasan yang baik di akhirat, sedangkan di dunia kamu kafir, itu adalah suatu sangkaan yang salah dan tidak benar sama sekali. Jadi ayat ni nak menceritakan kepada kita, orang-orang kafir ni dia tak berasa dia dapat balasan yang baik di akhirat sebagaimana kesenangan hidup dia di dunia. Padahal hakikatnya tidak begitu. Baik, kita sambung balik ayat dalam surah Al-Qalam ni. Allah Ta'ala tanya tadi, kenapa kamu menetapkan begitu? Iaitu kamu menetapkan keadaan orang kafir di akhirat dapat balasan yang baik sebagaimana orang beriman. Adakah kamu mempunyai kitab? Kenapa Allah Ta'ala tanya dalam bentuk kitab? Kitab ni suatu bukti ilmu yang begitu sifatnya Allah Ta'ala turunkan kepada manusia sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Dia perlu ada kitab. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Apabila berbicara tentang ahlul kitab dari kalangan Yahudi Nasrani pun, Allah Ta'ala tanya, adakah dakwaan kamu tu ada bukti dalam kitab yang kamu baca? Jadi ada kaitan dengan persoalan kitab. Setiap Rasul dan umat yang diutuskan tu ada kitab, berdasarkan umum. Ada satu ayat di akhir surah Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana, boleh buka dalam surah Al-Hadid, muka surah 541. Muka surah 541. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sesungguhnya telah kami utuskan rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat, maknanya bukti-bukti mukjizat yang jelas, dan kami telah turunkan bersama rasul itu kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Allah Ta'ala beritahu rasul diutuskan itu ada bersama mereka kitab. Tapi yang kita tahu bukan semualah. Yang kita tahu seperti kepada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, kepada Nabi Isa kitab Injil, kepada Nabi Daud kitab Zabur, kepada Nabi Ibrahim ada suhufnya, Nabi Musa pun ada suhuf. Yang lain-lain kita tak tahu. Banyak dari karangan Bani Israel mereka merujuk kepada kitab Taurat selepas zaman Nabi Musa. Yang lain-lain kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala beritahu secara umum rasul-rasul itu diutuskan ada kitab yang diturunkan bersama mereka, yang diturunkan untuk diberikan kepada mereka, dijadikan panduan untuk mereka mengajar umat manusia di zaman mereka. Ada kitab. Apabila Allah Ta'ala mencabar manusia yang berhujah tanpa ada ilmu, maka dia kaitkan dengan kitab juga. Itu boleh rujuk dalam dua ayat yang sama. Yang pertama dalam surah Al-Hajj. Al-Hajj muka surat 333. Comel nombor tu. 333. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ada di antara manusia orang yang suka yujadil, yang suka berbantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah. Perkara yang berkaitan dengan urusan ketuhanan Allah dan juga perintah-perintah Allah. Mereka contohnya orang kafir di Mekah, bila Allah Ta'ala utuskan Nabi, mereka timbulkan persoalan, kenapa tak diutuskan malaikat untuk menjadi bodyguard Nabi ataupun untuk menjadi pembantu Nabi. Timbul pula banyak sangat dia punya jidal dia tu. Benda yang mereka nak bantah. Bila Allah Ta'ala turunkan hukum begini, mereka persoal kenapa begini. Tapi semua
bantah mereka tu bighairi ilmin, tanpa sebaran ilmu pengetahuan, tanpa ilmu, wala hudan, tidak mendapat petunjuk, dan yang ketiga wala kitabim munir, tidak berdasarkan mana-mana kitab yang menerangi kebenaran, mana tak ada rujukan kita. Sebab tu kita dalam berhujjah persoalan ilmu, kita jangan lihat individu, kena lihat hujahnya. Saya pun macam kita rasa banyak kepincangan berlaku zaman sekarang, khususnya zaman di mana media sosial ni boleh diakses dengan mudah. Bila ada setengah-setengah, mungkin adalah di kalangan pendakwah-pendakwah kita yang tersilap bagi fakta-fakta tentang tentang agama ni, bagi pendapat yang salah, kemudian ada pihak lain yang tegur sebab mereka bercakap secara terbuka, bukan di masjid. Kemudian statement mereka tu dirakam, disiarkan dalam YouTube, mungkin dalam FB, mungkin dalam Instagram. Jadi bila orang lain tanya, tak betul ni pendapat ni, orang lain pun nak betulkan. Bila nak betulkan, orang yang menerima teguran tadi, dia mendiamkan, seolah-olah dia malu nak mengaku dia berbuat salah. Dia mengaku nak berbuat salah, ataupun dia mendapat sokongan daripada netizen-netizen dia pula, penyokong-penyokong dia. Penyokong pula ada sifat ta'assub. Bila dia minat seseorang, dia anggap semua pendapat orang itu betul 100%. Tidak. Betul atau tidak bukan bergantung kepada individu dan tubuh badan orang itu, tapi bergantung kepada dia punya hujah dia. Hujah dia. Boleh jadi orang yang kita suka, ada benda yang betul, ada juga benda yang salah. Boleh jadi ada orang yang kita tidak suka, tapi ada juga perkara yang dia sebut itu betul. Sebab hujah dia lebih kuat. Jadi dilihat dari segi hujah. Jadi hujah ni Allah Ta'ala beritahu kena rujuk kepada kitab. Kitab, apa bukti Allah Ta'ala mengatakan begini? Untuk kamu mendakwa begitu. Sama juga kembali kepada kisah orang-orang kafir yang anggap mereka dapat balasan yang sama di akhirat dengan orang beriman. Maka Allah Ta'ala tanya dalam ayat 37, Am lakum kitabun fihi tadrusun. Adakah bagi kamu ada kitab yang kamu belajar? Tadrusun ni yang kamu belajar, dalam kitab tu yang kamu dapat balasan di akhirat sama dengan? Tak ada pun. Maknanya kamu tak ada hujah. Kamu membuat satu dakwaan berdasarkan hawa nafsu kamu. Jadi ini sikap ni kita kata sama macam iblis lah. Iblis dulu bila Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, dia tak nak sujud sebab dia rasa dia lebih baik. Kenapa? Sebab dia kata Allah Ta'ala ciptakan dia daripada api, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Padahal Allah Ta'ala tak pernah beritahu pun api itu lebih baik daripada tanah. Tak pernah pun Allah Ta'ala beritahu, sebab tanah ke, api ke, semua itu makhluk ciptaan Allah. Tetapi iblis tu syok sendiri, dia rasa dia lebih baik. Maka dia kata, takkanlah aku yang lebih baik nak sujud kepada orang yang tidak baik. Ini bahayalah bagi manusia yang mungkin diuji dengan kekayaan, dengan pangkat kebesaran. Bila ada sifat ego, dia susah untuk mendengar teguran nasihat daripada orang lain yang dia lihat orang tu miskin, tidak kaya macam dia, orang tu tidak ada pangkat yang besar macam dia. Jadi segala kebenaran yang nak disampaikan melalui nasihat tu dia tolak mentah-mentah. Ini bahaya. Kita takut jadi macam Fir'aun di zaman Nabi Musa, disebabkan lama sangat berkuasa menjadi pemerintah, sehingga dia tak boleh terima seruan dakwah Nabi Musa dengan alasan Musa ini jauh lebih muda daripadanya, bahkan Nabi Musa pernah dibesarkan dalam istananya. Jadi akhirnya dia menolak kebenaran tanpa dia ada hujah. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Kita ada sikit masa lagi, kita berbaki 2 ayat lagi. Innalakum fihi lama takhayyarun. Adakah sesungguhnya bagi kamu dalam kitab tu kamu boleh pilih. Ni bab pilih pula dah. Sebenarnya kita hidup ni, kita tak ada hak memilih kecuali memilih apa yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita pilih. Sama ada pilihan itu dalam bab yang melibatkan umurun syar'iyah ataupun umurun kauniyah. Urusan yang melibatkan soal agama, kita tak boleh pilih. Jika Allah Ta'ala dah tentukan solat 5 waktu tu wajib ditunaikan, dia tak ada pilihan untuk kita kata, ya Allah, tak boleh kekurangkan jadi 3 waktu je. Tak boleh. Dah ditetapkan 5 lah. Kita tak boleh untuk sama ada tidak salat ataupun nak kurangkan. Mesti cukup 5 waktu. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan kita wajib puasa Ramadan,
Kita tak boleh nak mengatakan, ya Allah, tak boleh ke nak tukar Ramadan ni, biasanya cuaca panas. Tukar nanti kita puasa bulan Disember lah. Pandai-pandai pula. Kita nak tukar. Tak, kita tak ada kuasa untuk memilih untuk diubah hukum. Tak boleh. Allah Ta'ala dah tentukan. Contohnya, perkara ni haram. Tak boleh dilakukan begini-begini. Maka kita kena akur, kena terima. Kita tidak boleh memilih untuk melakukannya, kecuali kita kena memilih untuk meninggalkannya, meninggalkan perkara yang haram. Ataupun perkara yang wajib kita lakukan, kita wajib memilih untuk melakukannya dan tak boleh memilih untuk meninggalkannya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berkenaan dengan pilih memilih ni, menarik untuk kita, ialah macam kita dalam sistem politik di Malaysia dipanggil sistem politik demokrasi. Maka bila dibuat pilihan raya, pilih juga. Pilihan raya maknanya orang yang layak untuk membuang undi, dia akan memilih calon-calon yang akan jadi wakil rakyat dia, yang dia nak pilih. Baik, berhubung dengan bab pilih memilih ni, kita rujuk ayat dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang ke ayat 68, muka surat 393. Muka surat 393. Ayat 68. Yang berbunyi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu dialah yang menciptakan apa yang dirancang untuk berlakunya. Itu Allah Ta'ala memiliki kuasa penciptaan secara mutlak. Dia boleh ciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yakhtar, yang memilih. Pilih apa dia pilih. Ini kalau pilih soalnya dalam satu-satu tugas yang dia nak berikan kepada orang yang dia pilih. Rasul-Rasul Nabi ni Allah Ta'ala pilih. Kena faham ya, tugas kenabian Rasul tu, orang yang jadi Nabi Rasul tu Allah Ta'ala yang pilih. Bukannya dibuat pilihan raya. Siapa-siapa setuju untuk calonkan orang yang jadi Nabi Rasul? Tak boleh. Nabi Rasul ni bukan macam nak pilih wakil rakyat. Bukan manusia yang pilih. Allah Ta'ala yang pilih. Ma kana lahumul khiyarah. Dan kamu tidak ada pilihan. Tiadalah hak sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Allah Ta'ala dah tentukan dengan pilihannya, kita hidup di dunia ni sementara. Maka tak boleh orang tu kata, ya Allah, aku memilih untuk hidup selama-lamanya, aku tak nak mati. Tak boleh. Kita tak boleh nak kata begitu. Kita kena akur dengan pilihan Allah, iaitu satu masa kita akan mati. Kita cuma ialah, kita kena bersedialah. Bersedia untuk menghadapi apa yang kita akan lalui selepas kematian. Baik, secara khususnya kalau melibatkan soal hukum agama pun sama juga. Itu pilih secara kauniyah, secara kita kata untuk urusan hidup kita secara umum. Kalau secara khusus untuk urusan agama pun sama juga. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab, muka surat 423. Muka surat 423. Ayat 36 atas sekali ya tu dah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini dalam bab pilih memilih. Tidak boleh, tidak harus bagi mana-mana orang beriman lelaki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan keputusan mengenai satu perkara, Allah Ta'ala dah tentukan keputusannya begini. Tidak boleh bagi orang mukmin dan mukminah tiba-tiba mereka memilih yang lain, ikut ketetapan sendiri. Buat pandai-pandai sendiri. Tuhan tu dah gini, kita nak pilih orang lain. Tak boleh. Tak boleh. Allah Ta'ala dah tentukan hukumnya begini. Contohnya yang kita dah bincang hari itu berhubungan dengan Allah Ta'ala dah tentukan dalam bab pembahagian harta pusaka waris ni akan terima yang ni 1/2, 1/3, ini 1/4. Tiba-tiba kita memilih yang lain yang kita rasa lebih mudah untuk kita uruskan. Siapa kita untuk memilih mengikut kehendak kita dengan kita meninggalkan apa yang Allah Ta'ala pilih untuk kita. Apa yang Allah Ta'ala tentukan itu lebih baik berbanding dengan apa yang kita rasa baik untuk kita. Di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik. Sebab tu kita bila nak memilih sesuatu yang besar urusannya. Contohnya anak-anak muda yang nak berkahwin, nak berumah tangga, nak pilih jodoh. Dia pun tak tahu adakah pasangan yang dia pilih tu baik untuk masa depan dia. So dia kena buat istikharah.
Nabi ajar kena buat solat sunat istikharah, berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika. Sekiranya apa yang aku pilih ni baik untukku, untuk agamaku, untuk masa depanku, maka takdirkanlah dia untukku. Tapi sekiranya perkara ini tidak baik, maka fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkanlah ia daripada aku supaya aku tidak memilihnya. Kita ni kadang-kadang banyak mengikut kehendak nafsu kita. Kita nak tak, kita ambil selalu. Padahal banyak benda yang kita terpaksa pilih dalam hidup, kita banyak kau kita kena memikir. Kita ada pitih banyak contohnya, duit banyak. Kita berkenan dengan satu model kereta yang cantik. Kereta mahal lah. Kereta ni banyak brand kan, beranak jenama, kalau nak sebut macam-macam lah. Kereta tu, kereta ni. Kemudian kita pun terfikir, kalau beli yang ni macam ni, spesifikasi hak ni macam ni. Kita terlupa buat istikharah. Dan kita ada pitih, kita pun beli. Lepas beli, timbullah masalah-masalah. Kereta mahal, tapi kereta banyak buat hal, buat ragam. Akhirnya kita menyesal. Kata nyesal aku beli kereta ni. Habis pitih kan, baik aku beli kereta tu, walaupun tak semalam ni, tapi mungkin jenama tu tak meragam. Sebenarnya salah kita. Kita terlupa untuk istikharah. Kita tidak memilih mengikut petunjuk daripada Allah. Yang Nabi ajar kita kena buat solat sunat istikharah, minta petunjuk daripada Allah. Sama juga pelajar-pelajar banyak masa saya dulu lama di Ma'had Muhammadi Lelaki, pelajar-pelajar yang bila tamat SPM, dia orang pilih ke mana nak sambung belajar, nak ambil kos apa, kursus apa, universiti mana. Maka saya kata masa isi borang UPU tu, kita punya first choice, second choice, pilihan pertama, kedua, kita kena pilih dengan petunjuk daripada Allah. Buat solat istikharah. Mungkin kita pilih kursus ni rasanya kita suka, tapi mungkin untuk masa depan kita bukan itu yang terbaik. Kita rasa itu yang terbaik, kita yang rasa, tapi di sisi Allah Ta'ala ada yang lebih baik bagi kita. Jadi dalam bab pilih memilih, kita kena pilih dengan petunjuk daripada Allah supaya pilihan kita adalah tepat dan kita mendapat keredaan di sisinya. Tapi secara umumnya, kita hidup di dunia ini, Allah Ta'ala dah tentukan banyak perkara yang kita tak boleh nak pilih, kecuali kita kena pasrah. Istilah pasrah. Kita kena terima apa yang Allah Ta'ala telah tentukan. Contohnya, saya rasa majoriti kita yang ada di Malaysia, termasuk para jemaah yang bersama saya ini, semuanya adalah orang Melayu. Orang Melayu. Mungkin ada di antara kita katakan, elok kalau aku ni kulit aku putih, cantik macam orang Eropah. Orang Eropah, orang Bosnia ke, atau macam orang-orang yalah, orang putih, orang di negara barat yang kulit putih, comel, orang Arab ke katakanlah. Kita tak boleh memilih. Kita ni lahir di negara mana, siapa mak ayah kita dah ditentukan. Kita adalah bangsa Melayu, bercakap bahasa Melayu, mak ayah kita orang Melayu. Itu adalah ketentuan Allah dan pilihannya, bukan ketentuan kita. Sebab itu juga dalam ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu, kamu tak boleh memilih apa balasan bagi kamu di akhirat kecuali berdasarkan apa yang kamu pilih semasa di dunia. Oleh kerana kita semasa di dunia, kalau orang tu dia pilih cara hidup yang Allah Ta'ala tidak redai, maka dia akan mendapat nasib yang malang di akhirat. Tapi kalau dia pilih cara yang Allah Ta'ala sukai, yang redai, maka dia akan dapat balasan yang begitulah. Jadi keadaan kita di sana ditentukan dengan apa yang kita pilih semasa di sini. Jadi soal pilih tu Allah Ta'ala tidak ijbar, tidak paksa. Pilihan tu di tangan kita sendiri. Cuma kita perlu sentiasa memohon petunjuk daripada Allah supaya setiap pilihan kita adalah yang terbaik. Ini lepas ni mungkin kita nak keluar cari nasi belauk. Kalau di Kota Baru ni banyak orang jual nasi pagi-pagi, nasi khabu, nasi lemak, nasi dagang. So kita pun pilih aku nak makan apa pagi ni. Kemarin nasi khabu dah, hari ni nak nasi daging pula. Atau puan nasi daging mungkin nak cuba nasi lemak pula ke. Itu kita ada pilihan. Jadi bila kita dah dapat apa yang kita nak, maka kita bersyukur kepada Allah. Kerana itulah ketentuan Allah untuk kita, dan kita anggap apa yang Allah Ta'ala tentukan itulah yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Saya buka untuk persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam.
Itu ada dua perkara ni. Yang pertama sekali berkenaan dengan milih tak? Milih. Apa ni? Cik Guna ke? Cik Guna tu. Cik Guna. Hebat Cik Guna Ah, ni. Gori awal-awal lagi. Jadi mengenai dengan milih Ustaz. Ya, Jadi ada setengah daripada kalangan kita Ustaz, dia tak pergi ngundi Ustaz. Dia tak pergi ngundi sebab dia kata zaman Nabi tak ada ngundi. Nombor satu. Nombor satu. Ya. Nombor dua mengenai dengan niat Ustaz. Niat. Kalau kita belajar niat tadi deh. Saya nak tanyanya niat semaya dengan niat ambil air semaya. Ada setengah daripada Ustaz kata, dia kata gini, apa gak ada payah-payah niat ni? Ya deh. Dia kata padahal kalau kita pergi pahit tu, kita niat dah tu nak ambil air semaya. Kalau kita pas jaduh ke gapo pulah kereta tu, nak pergi semaya masjid dah tu. Pas jaduh ke gapo jadi bila siapa Allahu Akbar kan? Tak payah taruh ta'yin dah lah. Kalau tak taruh ta'yin pakai dollar dah tu niat. Supaya tadi ambil air semaya kat siapa muka tu tak apa dah lah. Saja aku semaya gitu. Kena kau tak kata. Baik, pertama berhubung dengan soal milih. ada orang di antara kita yang tak mahu terlibat dengan pengundian pada hari pilihan raya, tak kira lah pilihan raya umum ke pilihan raya kecil ke. Dengan alasan dia kata pilihan raya ni tak ada zaman Nabi. Memanglah ini urusan politik ni dia banyak benda baru yang mengalami apa kita panggil inovatif, perubahan ataupun itu. Soal politik begitu dengan beberapa perkara-perkara kecil dalam urusan ekonomi ini dia mengalami banyak tadarrush, maknanya peningkatan yang memerlukan kepada ijtihad. Sebab dia dalam urusan dia politik ni masuk dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah kalau kita belajar fiqh, dia lebih terbuka kepada ijtihad. Dia tak boleh nak rujuk secara nas yang khusus kecuali dia hanya nas tu dalam bab yang melibatkan soal dawabit, soal prinsip dan dia punya mabadi, dia punya dasar-dasar dia, prinsip dan ketetapan dia. Tapi ada pun dari segi cara-cara dia tu dia boleh berubah mengikut zaman. Kerana yang penting bukannya cara, tapi yang penting adalah maqasid, tujuannya tercapai. Jadi kalau dia kata alasannya zaman Nabi tak ada, kita kata itu bukan alasan untuk orang tu tak keluar mengundi. Tetapi maqasid itu tercapai bila seseorang tu pilih pemimpin mengikut apa yang terbaik untuk agama, untuk negara, untuk rakyat secara keseluruhan. Sebab yang dilihat adalah proses itu membawa kepada maslahah, kepentingan untuk semua. Dan kita bimbang kalau kita mengambil sikap, kita tak keluar memilih apa yang patut kita pilih, nanti tempat itu menyebabkan majoritinya naik kepada mungkin orang bukan Islam, kepada orang yang tidak layak jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi tak tercapai maqasid. Jadi cara berfikir itu silap. Cara berfikir silap ni biasanya orang yang beri pendapat begini orang yang tidak mendalami ilmu usul fiqh. Mereka tidak belajar tentang dawabit maslahah dalam kehidupan ummah. Dia ada masalah mursalah, dia ada maslahah yang khassah, ada maslahah yang ammah. Jadi bila tak belajar usul fiqh, dia bercakap tanpa ilmu lalu berlakulah kesilapan dalam memberikan pendapat. Yang kedua tentang niat tadi. Niat ni sebenarnya bukan payah pun. Cuma bila secara khusus kita qasad, kita punya ta'yin, kita nak buat sesuatu, itu memang niat juga. Cuma yang ulama bincang niat itu qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu hala tuju. Ta'arud mana kita bentangkan apa yang kita nak beritahu. Contohnya kita nak wuduk ke, kita nak puasa ke, kita nak solat. Ta'yin kita tentukan. Kalau puasa yang sunat kan yang wajib. Solat sunat wajib. Tapi bila kita dah ada keinginan dan kita sedar, yang pentingnya kita sedar, kita nak buat sesuatu itu dah dikira niat. Contohnya kita hari ni kita dah sama-sama ikut tadabbur hari ni. Adakah masa kita nak start tadi, sahaja aku menyertai program tadabbur lillahi ta'ala, adakah terpaksa kita lafazkan begitu, kita sebut begitu tak? Dalam kita punya khawatir, kita punya lintasan hati tu dah ada dah. Kita belajar ni ya Allah supaya kita dapat tambah kefahaman agama dan supaya menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah. Itu dah niat. Jadi persoalan niat kalau kita nak lihat dari sudut sejarahnya, solat diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj sebelum hijrah.
Tetapi Nabi menyebut tentang persoalan niat adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawas selepas hijrah. Apabila seorang lelaki yang dilihat berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana nak mengahwini seorang wanita namanya Ummu Qais, maka Nabi kata orang tu buat berdasarkan apa yang dia niatkan dan dia dapat berdasarkan niat dia. Jadi kalau dia berhijrah kerana niat dia nak kahwin dengan Ummu Qais, itu yang dia dapat. Jadi dia punya ganjaran pahala tu tak ada lah. Jadi pahala tak dapat bergantung kepada persoalan niat. Macam kita nak puasa, kalau kita bangun makan sahur pagi, makan sahur, memang itu dah dikira niat dah tu. Sebab tu dalam mazhab Imam Malik, dia lebih mudah persoalan niat. Kalau seseorang tu nak pergi ke masjid, bila kita dah ke masjid tu memang niat kita nak solat dah, tak ada niat lain. Tak tahulah kalau kita masuk ke masjid tu niat kita nak cari orang ke, nak cari barang yang hilang ke, nak cari sesuatu, tak tahulah. Tapi kalau kita pergi ke masjid, waktu salat memang niat kita dah nak solat. Cuma secara lebih ta'yin lagi, semasa kita takbiratul ihram, kita tak ada fokus pada lain kecuali ya kita tahu kita nak solat. Solat apa? Solat fardu zuhur. Itu dah dikira mencukupi. Baik, soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya Encik Baki. Ini ada 3 perkara. Apa ni? Supaya Ustaz bagi pencerahan sikit. Apa ni berkenaan dengan bab pilih memilih juga ni. Ya, pilih memilih. Mana saya masa kecil-kecil dulu pernah juga dengar tok guru kampung kata dalam alam roh, sebelum kita dijadikan manusia tu, dia kata kita diberi pilihan oleh Allah Ta'ala sama ada nak jadi lelaki atau perempuan. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan masalah doa iftitah ni. Bak wasal berhenti. Jadi macam mana wasal? Apa ni? Wasal. Sambung. Wasal. Dia kata adalah kawan saya tu. Dia kata cuba baca doa iftitah sikit. Saya pun bacalah. Allahu akbar kabira. Gini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Dia pun kata, betul ke baca macam tu? Dia pun tanya, urut roh tu berbaris ke mati? Saya pun jadi confused. Roh berbaris ke mati? Saya fikir, Allahu akbar. Allah apa ni mubtada, akbar khabar sebagai sifat kepada Allah ya. Mestilah dia hidupkan Allahu akbaru kan? Allahu akbaru. Jadi kenapa awak dia kata kenapa awak berhenti kat situ? Sepatutnya awak baca wasal. Allahu akbaru kabira walhamdulillah. Gitu. Yang kedua, sama ada kita nak baca sambung ke ataupun berhenti ataupun ada satu kaedah. Yang saya dengar pun ramai orang berhenti kat situ. Allahu akbar kabira. Mana kalau orang sebelah baca kuat lah kita dengar lah kan. Okey, yang ketiganya masalah dah. Kalau saya masuk dalam musalla ke masjid ke, saya pun angkat takbir. Tiba-tiba bila pun qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sampailah akhir. Jadi kalau saya teruskan mungkin saya akan tertinggal pahala berjemaah tu. Kan maknanya tertinggal lah 1 rakaat sebab saya nak habiskan 2 rakaat kalau saya teruskan. Kan gitu. Jadi adakah satu kaedah yang bolehkan kita ni boleh berhenti untuk tinggalkan solat sunat. Solat sunat lah, solat apa ni tahiyatul masjid tadi. Ataupun kita nak teruskan tertinggal lah pula 1 rakaat. Maknanya pahala Jumaat tu kuranglah sikit. Itu dia Ustaz. Okay, terima kasih. Saya bagi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Jadi soalan pertama berhubung dengan anak dalam perut ibu, adakah si anak tu boleh pilih lelaki perempuan? Anak tu tak boleh pilih, dia belum dijadikan lagi. Ya. Itu malaikat yang tanya dalam hadis, bila si anak tu dalam bentuk ajinnatun fi butuni ummahatikum, dalam bentuk janin dalam perut ibu kamu, wahai manusia, maka Allah Ta'ala utuskan malaikat. Antaranya malaikat akan tanya, ya Allah, adakah janin ini zakarun au unsa? Adakah dia akan jadi anak lelaki atau perempuan? Jadi jika Allah Ta'ala takdirkan lelaki, lelakilah.
Perempuan-perempuan lah. Mana pilihan tu bukan si anak tu, pilihan tu Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala yang tentukan dengan pertanyaan daripada malaikat. Baik, untuk yang kedua tentang bacaan iftitah tadi. Kalau ikut kaedah nahunya, betul lah. Kita kena dhammahkan ra tu. Allahu akbaru kabira. Kalau kita sambunglah wasal. Kecuali kalau kita wakaf Allahu akbar kabira. Dia sama juga macam kita baca takbir raya gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ru tu kita kena dhammahkan. Kena bagi depan. Kita tak boleh matikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sambung tapi ra tu dimatikan. Kecuali kalau kita wakaf secara jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau kita baca sambung tapi kita mati, itu memang dari segi kaedah baca dan kaedah nahwu pun salah. Bahkan kalau baca Quran pun salah juga gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik. Tak boleh gitu. Kita tak boleh sambung dengan mematikan huruf akhir. Kalau kita nak wakaf kena jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wakaf. Ar-Rahmanir Rahim. Wakaf. Kalau kita nak sambung biar jelas wasal itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jelas bila kita sambung. Huruf yang akhir itu ada harakah, ada barisnya. Tapi kalau sambung dengan dimatikan huruf akhir, dari segi kaedah nahwu salah, tapi dari segi maknanya tak salah. Dari segi maknanya tak salah, cuma dari segi tahsinnya lah. Lebih baik kita ikut kaedah baris yang asal. Jadi soal salah tak salah tu bukan salah dari sudut berubah makna ataupun jatuh pada hukum yang berat. Cuma dari segi kaedah bahasa sahaja. Kemudian soalan ketiga tentang kita masuk ke masjid, masa tu kita nak solat, kita tengah solat tahiyatul masjid. Belum sempat kita habis solat tahiyatul masjid, tiba-tiba muazzin bila dah iqamat. Kita kena tengoklah kalau berbaki tu masih sempat kita habiskan solat tahiyatul masjid ataupun solat qabliyah tadi kita habiskan. Tapi kalau kita rasa baru je, kita baru takbiratul ihram, baru rakaat pertama, tiba-tiba muazzin bila dah iqamah, kita putuskan, boleh putuskan. Sebab idza uqimatis salah fala salata illa al-faridah. Apabila didirikan salat, apabila sudah diiqamat untuk salat, tidak ada lagi salat lain kecuali salat yang fardu. Jadi yang utamakan ketika itu adalah yang fardu. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Salam boleh? Ya. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz baca tadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 75. Ya, innal mujrimin. Perkataan mublisun. Kalau tengok situ, kalau terjemahan dia adalah orang yang berputus asa lah. Lepas tu kalau kita lihat perkataan iblis pun ada lebih kurang perkataan mublisun juga Ustaz. Adakah iblis tu pun merujuk kepada makhluk yang berputus asa? Kalau mungkin berputus asa pada rahmat Allah Ta'ala ke ataupun mungkin dari segi istiqaq itu dari sudut bahasa Arab. Kalau istiqaq, adakah perkataan iblis tu asal daripada ablasa yublisu? Cuma dalam surah Az-Zukhruf tadi mublisun tu dalam bentuk sifat musyabbahah, menyatakan isim fa'il, orang yang dalam keadaan kecewa. Kalau dalam bentuk fa'il ablasa yublisu, kita boleh rujuk dalam surah Ar-Rum. Wa yauma taqumus sa'atu yublisu, yublisul mujrimun. Pada hari berlakunya kiamat di mana orang-orang yang mujrim ataupun orang-orang yang berdosa itu yublisu. Ayat muka surat 405 kalau nak rujuk muka surat 405 ayat yang ke-12. Pada hari berlaku kiamat yublisul mujrimun, menjadi putus asa lah. Ataupun menjadi putus asa, maknanya aisa qanata, putus asa, rasa kecewa amat sangat orang yang mujrim. Cuma jika kita nak anggap adakah kalimah iblis tu istiqat, itu kena kaji di sudut bahasa lah, tapi tak jauh. Tapi kalau syaitan, betul, syaitan tu istiqat daripada perkataan syaitana, mana satu makhluk yang sangat licik. Orang Kelantan kata culah. Culah, supaya kita pergi kedai nak beli beluk. Beluk kan dia licin. Tengok orang
belah ikan beluk ni, itu sesuatu yang licik payah. Itu syaitan. Adakah iblis? Begitu juga mungkin. Itu saya kena rujuk balik dari sudut bahasanya. Kita tengok dalam Mu'jam balik. Kalau betul, dia tidak jauh daripada asal perkataan ablasa yublisu, mublis. Baik, kita berhenti setakat tu sebab pukul 8 ni saya ada kelas dengan sekolah lah. Sebab sekarang ni masih berjalan lagi pembelajaran dalam kelas secara online. Jadi kira hari ni hari bekerja juga, cuma bekerja di rumah. Jadi terima kasih kepada yang bersama pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi esok dengan ayat yang berikutnya. Cuma kita tertinggal satu ayat tadi tak sempat, tentang sumpah ataupun janji. Adakah mereka memiliki janji dengan Allah untuk mereka berbuat begitu? Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah khairan kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.